Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sofakri Maths. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang mana yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah dan juga tekan loceng di sebelahnya. Jadi untuk hari ini kita pergi kepada bahagian yang ketujuh. Kita nak menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Buku teks muka surat 259 dan ia berada pada standard pembelajaran 9.3.3. Jadi terima kasih kepada yang dah tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk like dan share kepada rakan-rakan yang lain supaya semua mendapat manfaat. Jadi jom kita mulakan. Okey, untuk bahagian yang ketujuh ini kita terus kepada contoh ke-9. Buku teks muka surat 259. 5 kepingkat yang berlabel dengan huruf C-I-N-T-A. Dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Okey, jadi dia nak kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Jadi dia ada dua peristiwa situ. Peristiwa memilih kad berlabel konsonan, katakan saya panggil itu peristiwa J, dan itu sampelnya kesudahan yang mungkin ialah CNT. Berlabel konsonan, CNT saja yang berlabel konsonan. Peristiwa K memilih kad berlabel A, hanya satu sajalah, A sahaja. Jadi ini adalah atau maksudnya dia saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Dan kita tengok di sini dia tak ada persilangan sebab tak ada unsur yang sama di sini. Jadi ini adalah saling eksklusif sebenarnya eksklusif. Bukan eksklusif ni, eksklusif. Okey, atau menunjukkan ia kesatuan set. Jadi kesatuan set kebarangkaliannya ialah P kebarangkalian J 3 daripada 5, kebarangkalian K 1 daripada 5. Disebabkan dia tidak ada persilangan, maka yang ini ialah sifar. Jadi 3/5 tambah 1/5 tolak sifar, kita akan dapat 4/5. Okey, seterusnya kita pergi contoh 10. Buku teks masih lagi muka surat 259. Dalam satu jamuan, kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol. Masing-masing ialah 5/7 dan 3/5. Zalifah 5/7, Maran 3/5. Wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar rajah Venn. Okey, jadi kita nak wakilkan dalam gambar rajah Venn. Jadi kita tengok penyelesaian dia. Okey, langkah pertama saya lebih suka membuat ujian eksklusif, di mana caranya ialah saya menambah kedua-dua kebarangkalian ini. Jadi 5/7 ditambah 3/5 adalah sama dengan 11/35, which is lebih besar daripada 1. Apabila dia lebih besar daripada 1, maksudnya ini ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Dia confirm. Sebab untuk kebarangkalian dia mesti sama dengan 1 atau kurang sahaja. Sama dengan 1 atau kurang sahaja sampai kosong itu. 0 sampai 1 saja kebarangkalian dia. Tak ada lebih pada 1. Tak kurang pada 0 juga. Nombor negatif tak mustahil. Jadi maksudnya ada persilangan dalam gambar rajah Venn itu.
sebab dia lebih besar pada 1, confirm peristiwa tidak saling eksklusif, maka ada persilangan dalam gambar rajah Venn itu seperti ini. Z mewakili Zalifah, M mewakili Maran. Okey, seterusnya kita kena tahu nilai persilangan di sini dahulu. Okey, kita guna hukum pendaraban kebarangkalian yang kita belajar sebelum ini. Jadi 5/7 didarabkan dengan 3/5, kita dapat 3/7 di sini. Kita dapat 3/7 di sini. Jadi untuk langkah seterusnya kita lengkapkan sajalah gambar rajah Venn itu. Jadi kebarangkalian hanya Z. Maksudnya hanya Z dan sini. Yang sini. Sini. Tak termasuk yang dia bersilang itu. Yang Z saja. Kawasan sini saja. Jadi kita dah tahu sini 3/7 tadi. Asal dia 5/7. Jadi 5/7 tolak 3/7. Kita akan dapat 2/7 di kawasan sini. Okey. Kebarangkalian hanya M sama, kita ulang. Tetapi 3/5 tolak 3/7. 3/5 semua tolak yang ini. Maka kita dapat yang ini. Dapat 6/35. Jadi kita isi 3/7 di sini. 2/7. 6/35. Jadi kita kira-kira ini. Kita tak dapat jumlahnya 1. Kalau kita tambah ini, 2/7 tambah 3/7 tambah 6/35, kita tak dapat nilai 1. Maknanya, kita akan ada satu lagi kebarangkalian di luar sini. Okay, macam mana nak kira? Jadi, kita guna kaedah pelengkap lah. Okay, bukan Z atau M, maksudnya pelengkap semua sekali 1 ditolakkan dengan yang dah ada di sini. 2/7 tolak 3/7 tolak 6/35, kita dapat 4/35. Jadi di luar ini adalah 4/35. Jadi lengkaplah gambar rajah Venn kita. Seterusnya untuk soalan B, hitung kebarangkalian Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan itu. Jadi Zalifah atau Maran maksudnya inilah rumus dia. Kita dah tahu PZ tambah PM tolak dia punya persilangan. Jadi 5/7 tambah 3/5 tolak 3/7. Kita dapat 31/35. Okey, kaedah alternatif saya rasa lebih sesuai lebih sesuai digunakan kaedah ini berbanding ini sebab kita dah siap gambar rajah Venn di sini. Jadi lebih sesuai guna kaedah alternatif ni apabila kita dah ada gambar rajah Venn. Tak perlu guna kaedah rumus. Jadi kaedah alternatifnya kita tambahkan semua saja. 2/7 tambah 3/7 tambah 6/35. Tetap kita dapat nilai yang sama dengan kaedah rumus tadi, 31/35. Juga kita boleh guna kaedah pelengkap dengan kita menolak 1 tolak 4/35, kita dapat 31/35 juga. Okay, sama sahaja. Okay, next kita pergi kepada praktiskan diri 9.3C nombor 3. Buku teks muka surat 261. Okay, sebab apa saya pilih nombor 3 ini? Dia sedikit menarik. Dia ada dua kemungkinan. Okay. Kemungkinan yang pertama, apabila soalan ini memang sudah diberi bentuk gambar rajah Venn. Soalan ini dah diberi bentuk gambar rajah Venn, jadi kita perlu isikan saja seperti kita buat contoh sebelum ini. Jadi cari persilangan dia 1/12. Cari hanya J, kita tolak 3/8 tolak 1/12 dapat 7/24. Hanya K, kita tolak lagi, kita dapat 5/36. Dan bukan J atau K, kita tolak keseluruhannya, dapat 35/72. D 1/12 di sini. Hanya J 7/24, 5/36, 35/72. Sama saja macam contoh tadi. Tetapi mungkin juga kalau tak diberi gambar rajah Venn,
mungkin juga kita kena laksanakan ujian eksklusif ini. Kita cuba tambah 3/8 tambah 2/9. Dia kurang daripada 1. Okey, kalau contoh sebelum ini dia lebih pada 1. Jadi dia confirm tidak saling eksklusif. Tetapi apabila dia kurang daripada 1, dia boleh jadi dua-dua jenis. Tidak saling eksklusif ataupun saling eksklusif. Jadi untuk sebelum ini kita dah buat tidak saling eksklusif. Jadi yang ini saling eksklusif pun dia boleh jadi juga. Jadi dia mungkin 3/8, 2/9 dan di sini kita kira sajalah. 1 tolak 3/8 tolak 2/9, 29/72. Dia ada dua kemungkinan. Kalau tidak diberi gambar rajah Venn, kita boleh buat ujian eksklusif ini dahulu. Kalau lebih besar pada 1, dia confirm tidak eksklusif. Kalau kecil pada 1, boleh jadi kedua-dua jenis. Okey, kita ke contoh 11. Buku teks muka surat 261 kita patah balik sebab saya nak compare tadi. Okey, kebarangkalian sebuah telefon pintar yang dihasilkan oleh Kilan Jaya mengalami masalah paparan 2/13. Dua telefon pintar dipilih secara rawak, maksudnya telefon pertama, telefon yang kedua. Lakar satu gambar rajah pokok untuk menunjukkan kesemua kesudahan yang mungkin. Seterusnya, hitung kebarangkalian sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Jadi kita buat gambar rajah pokok dahulu. Okey, katakan M ini adalah telefon yang bermasalah. Jadi untuk handphone yang pertama bermasalah dan juga tidak bermasalah. Bermasalah ataupun tidak bermasalah. Dia bagi tahu yang bermasalah 2/13. Yang tidak bermasalah mestilah 1 tolak 2/13. 11/13. Okey. Untuk handphone yang kedua, mungkin juga dia ada masalah, mungkin juga dia tidak bermasalah. Sama 2/13, 11/13. Okey, sama kes 2/13, 11/13. Jadi kesudahan yang mungkin MM iaitu handphone pertama masalah, kedua pun masalah. MM prime pertama masalah, kedua tak ada masalah. M prime M maksudnya satu yang pertama tak masalah, yang kedua pula masalah. M prime maksudnya dua-dua tak ada masalah. Okey, kita dah selesai gambar rajah pokok. Kita dah selesai gambar rajah pokok dan kita nak hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar dipilih ada masalah. Jadi paling kurang satu ada M. Jadi yang ni ada M kedua-duanya, yang ni pun ada M, yang ni ada M, yang ni tak ada M. Dua-dua ada M prime saja. Ini saja. Jadi kebarangkalian untuk sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar dipilih mengalami masalah adalah kebarangkalian MM ditambahkan dengan kebarangkalian MM prime ditambahkan dengan kebarangkalian M prime M. M prime itu tak ada masalah lah. Okey, jadi kita guna seperti yang kita buat tadi. MM 2/13 didarabkan dengan 2/13. Sini 2/13 darab 2/13 ditambahkan dengan MM prime 2/13 didarabkan dengan 11/13 ditambahkan dengan M prime M 11/13 didarabkan dengan 2/13 dan kita akan dapat 48/169. Jadi itu saja untuk bahagian yang ke-7 dan jangan lupa untuk bahagian terakhir, bahagian yang ke-8 menyelesaikan masalah. Dan terima kasih kerana dah subscribe channel Sefakri Maths di bawah. Okey, sekian dulu daripada saya. Wassalam. Terbaik.